Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani Asia bersama saya, Naila Huda. Tahun lepas kita menyaksikan pertumbuhan ekonomi China antaranya didorong oleh strategi 3 ekonomi baru. Format perniagaan baru, industri baru dan model perniagaan baru. Data menunjukkan ketiga-tiga elemen ini mendorong pertumbuhan KDNK China sehingga 17%. Laporan Forbes pula mendapati e-dagang merupakan satu-satunya saluran runcitan yang menyaksikan pertumbuhan pesat sejak pandemik COVID-19 melanda di China. Ini kerana lebih ramai yang berada di rumah ketika tempoh lockdown dan lebih ramai pengguna bergantung kepada pembelian dalam talian. Dan berikutan, trend pengguna yang berubah ini juga menyaksikan lebih ramai yang menggunakan instrumen live streaming ataupun penstreaman langsung. Malah ini bukan sahaja di China, ini juga semakin popular di Malaysia. Lebih ramai usahawan PKS memanfaatkan jualan dalam talian di media sosial dan pelbagai lagi platform secara live streaming atau penstreaman langsung. Dan kita nak membincangkan trend ini dan bagaimana usahawan PKS boleh memanfaatkan peluang ini untuk lebih memperkukuhkan perniagaan mereka ketika pandemik ini. Sudah bersedia bersama saya Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia, dan Muhammad Azrul Muhammad Noor, Presiden Persatuan Usahawan Internet Malaysia PUIM. Terima kasih kepada Chris dan Azrul bersama saya dalam Agenda Awani Asia. Saya nak mulakan dengan Azrul. Bagaimana trend penstreaman langsung, live streaming ini kita lihat semakin popular seiring dengan pandemik COVID-19? Okey, terima kasih. Pada masa sama juga kita boleh lihat dari segi trend contohnya penggunaan e-commerce. Dan paling mudah yang saya boleh kaitkan dengan apa yang sedia ada berlaku ialah penggunaan aplikasi atas talian. Contohnya seperti Lazada, Shopee. Kita boleh lihat di dalam tersebut juga ada time untuk lakukan live streaming. Jadi pada masa sama juga jualan tu boleh dilakukan secara langsung. Jadi customer ataupun pelanggan iaitu boleh terus respon ataupun bagi maklum balas pada yang sama dan juga dapat data yang lebih. Jadi itu antara yang terdekatlah saya bagi contoh saya daripada faktor luar, terutamanya dari segi tengok secara antarabangsa dan sebagainya. Kalau kita lihat juga live streaming juga dilakukan oleh pelbagai platform, contohnya seperti YouTube, Facebook, Twitch dan juga macam-macam lah, termasuk juga Instagram Stories dan sebagainya. Jadi live streaming ni banyak juga kalau kita pecahkan dari segi trend, dia boleh datang daripada perniagaan. Nombor 2 juga untuk kumpul, itu pengaruh ataupun influence. Nombor 3 ialah sekadar hiburan ataupun entertainment, dan boleh terus juga untuk komunikasi live streaming secara atas talian, work from home, serta juga kolaborasi lah secara komuniti. Chris, kalau kita nak lihat di peringkat global, bagaimana trend pembelian, trend shopping ini berubah sepanjang tahun yang lepas ini ketika pandemik? Kalau kita lihat pada laporan daripada orang kata agensi-agensi yang memantau orang kata pembelian secara dalam talian, kita lihat bahawa Malaysia telah melonjak lebih daripada 200 markah, 200 points sebab berkenaan dengan pembelian dalam talian. Kerana kerajaan telah banyak menggalakkan orang membeli secara dalam talian di dalam orang kata keadaan pandemik yang tidak menentu ini. Jadi memang kita nampak ada lonjakan yang amat ketara, bukan lonjakan tetapi ketara sekali. Saya bagi contoh salah satu syarikat yang merupakan ahli dewan kita, baru-baru ini kerana kes yang banyak berlaku di Lembah Kelang, lonjakannya adalah lebih kurang 3% sampai order orang kata meletup. Jadi ini orang kata, we can say that this is a good thing lah. Ini adalah perkara yang baik. Azrul, selain daripada faktor pandemik, orang ramai terpaksa duduk di rumah, kita juga ingin lihat trend ataupun permintaan pengguna pembeli ini juga berubah, tetapi bukan saja dari sudut lockdown, tetapi mungkin mereka juga ingin pengalaman shopping yang lebih interaktif. Bagaimana kita nak fahami platform pembelian ini sudah pun berubah menjadi lebih interaktif? Dia dari segi interaktif tu sebenarnya kena ada kajian kes lah berdasarkan consumer behavior ataupun kita lihat kehendak pelanggan lah masa ke masa. Jadi data analitik yang dijalankan oleh Google dan sebagainya akan memberikan lebih tepat. Pada pandangan persatuan juga kita lihat itu experience memang lebih lah. Kita akan cuba dapatkan secara atas talian. Tapi pada sama juga saya masih lagi berpandangan walaupun daripada sudut kita tolak ke tepi sudut lockdown, kita boleh lihat ialah sejak trend selama 4-5 tahun lepas sudah berubah. Contohnya ialah keadaan di mana kita boleh lihat itu berlaku channel-channel pemasaran yang dinamakan Omni. So konsep yang mudah iaitu trend pemasaran masih lagi kita fokus kepada secara customer experience, tetapi pada sama juga penglibatan secara offline, pergi ke kedai dan sebagainya, tidak membeli di kedai tersebut tetapi untuk tengok barang saja dan lakukan purchasing atas talian. Jadi experience juga boleh dikatakan secara Omni, atas dan juga secara offline, dan juga secara experience iaitu
itu sudah tentu kita akan masuk kepada virtual experience, iaitu pada 3D dan juga kepada kita boleh katakan penggunaan-penggunaan yang boleh melibatkan itu lebih engage pun pada atas talian. Chris, kalau nak dibandingkan industri live streaming di Malaysia dan di negara lain, misalnya di China, mereka malah pun telah menubuhkan pusat-pusat khusus untuk usahawan PKS ini mengadakan live stream. Mungkin kita tidak lagi sampai tahap itu, tetapi apa potensial yang kita ada untuk melihat live streaming bertumbuh dengan lebih pesat di Malaysia? Kalau kita nak sebut live stream ini, dia ibaratkan seperti iklan di televisyen. Dulunya kita bila masuk televisyen kita tengok cerita wayang dan ada segmen-segmen yang tertentu ada advertisement keluar, advertisement break. Jadi sekarang ni kita nampak bahawa bukan ramai tetapi hampir kesemua para pengguna dah orang kata melihat live streaming. Dan sekarang live streaming ni saya nak pakai perkataan berselerak. Berselerak kerana bila saya ada Facebook page saya sendiri, saya ada YouTube page saya sendiri, saya pergi buat sendiri. Dan lepas tu mungkin saya akan engage orang kata paid advertisement, orang kata iklan berbayar. Sama seperti television, tapi kita bayar pada YouTube ataupun kita bayar pada Facebook untuk meningkatkan orang kata orang melihat live streaming kita. Jadi kalau kita nak beralih pada model di China, saya pernah melawat China pada tahun 2018 tak silap saya, pada bulan Jun. Saya berada di Shanghai pada masa itu dan pada masa itu Alibaba mempunyai satu orang kata exhibition, pameran dan saya sendiri telah dijemput untuk orang kata memberi sepatah dua kata semasa live streaming tersebut. Dan terkejut saya apabila saya berada di sana membuat live streaming dekat pameran booth tu, lebih kurang 100 lebih juta penonton menonton live streaming tersebut. Jadi itu pusat yang kita namakan. Jadi mungkin dalam masa yang terdekat ini badan-badan kerajaan terlibat boleh membangunkan pusat sebegini dan ini memerlukan dana. Dan mungkin industri expert seperti Azrul ataupun expert-expert daripada ahli dewan saya, mungkin kita boleh memberi pandangan kepada badan kerajaan untuk membangunkan pusat ni supaya dia boleh orang kata it will be regulated. Dan sekarang ni bila kita tengok pada live streaming ni banyak yang tak deregulated. It's not regulated. Mungkin ada barang tiruan yang dijual ataupun perkataan yang digunakan tidak sesuai ataupun there will be orang kata misleading statement dan sebagainya. Jadi apabila kita nak ke depan sebagai negara maju, benda ni harus, bukan saja harus tapi wajib kita orang kata ketengahkan supaya kita boleh memajukan industri. Okey, untuk regulate ataupun memperuntukkan undang-undang khusus bagi industri penstreaman langsung ini, Azrul, pandangan Azrul bagaimana untuk kita mencapai sedikit keseimbangan regulation undang-undang bagi melindungi produk, bagi melindungi kualiti dan hak pengguna dalam penstreaman langsung tetapi juga masih lagi memberi peluang yang besar untuk usahawan PKS menceburi penstreaman langsung? Dia satu perkara kita kena tengok dua sudut lah. Satu ialah sudut ialah isu kenapa regulasi itu ditubuhkan, dijalankan. Satu ialah untuk menyelamatkan pengguna daripada ditipu dan kita lihat ini juga dijalankan oleh iaitu KPDNKK terutamanya dan juga cybercrime. So perkara ni dah lama lah, maksudnya dah 10 tahun juga mereka, sepanjang saya pelibatan dah 11 tahun pun, iaitu mereka memang aktif dalam atas talian. Jadi bermaksudlah dah ada satu pasukan enforcement dekat situ lah. Okey, dari soal regulasi itu sebenarnya lah pada pandangan saya personally saya satu sudut ialah bersetuju juga untuk jangka masa panjang tapi masa dekatlah tidak kerana kita boleh lihat satu ialah terlalu baru kerana ramai lagi usahawan yang masih lagi ada kekangan sebenarnya untuk live streaming, untuk bercakap dan juga untuk lakukan jualan atas talian secara terus. Jadi ini satu sepatutnya kita galakkan dulu bagi lebih ramai orang. Nombor dua lah kita boleh tengok itu ada gap ataupun ada satu jarak yang besar di antara rural dan urban, di antara orang kat luar dengan sana ialah capaian internet. Jadi ini secara tak langsung lah melihat kepada lebih banyak dulu
kita kena create marketplace ataupun pasaran dulu di mana lebih ramai usahawan menceburi sebenarnya menggunakan live streaming untuk mencapai sasaran mereka lah, maksudnya dari segi customer dan juga jualan produk. Jadi pandangan saya ialah regulasi ya betul, dalam jangka masa panjang kita boleh nilai, tapi buat masa ini lebih baik kita galakkan dan juga membantu dari segi infrastruktur supaya lebih ramai usahawan dan juga orang-orang biasa ni kan, macam disebutkan tadi juga oleh sahabat saya tadi, iaitu kurang-kurangnya guna Facebook pun dah boleh buat jualan, Instagram boleh jualan, lebih ramai orang. Macam tu maksudnya. Saya Okey, nak Azrul, berkenas sikit Lala. Saya nak ya, berkenas teruskan. tentang komen Azrul tu. Komen tu tepat. Kalau kita balik pada 6-7 tahun lepas masa penubuhan e-commerce council, saya juga mengangguti e-commerce council pada masa itu. Pada masa itu saya ingat lagi apa yang Berhormat Mustafa Muhammad bercakap, Datuk Seri Mustafa Muhammad Tok Pa. Beliau ada bagi pre-warning. Lepas beberapa tahun kemudian ada percukaian internet yang akan diperkenalkan. Jadi saya rasa apa yang saudara cakap tu betul. Kita galakkan, kita bina infrastruktur, tapi kita kena bagi pre-warning. Dan selepas ni ada regulation akan masuk. Kalau tidak, you know lah, usahawan tempatan kita ni dia banyak dimanjakan, dia spoil. Tiba-tiba ada perundangan masuk dan mereka akan terkapai-kapai dan mereka akan, orang kata, meroyan pula. They will complain, kenapa kerajaan buat ni tak betul dan sebagainya. So we have to set up proper ecosystem like what you mentioned, pre and post. Sorry saya mencela sikit tadi tu Lala. Tak apa, saya juga ingin menambah dan mungkin bertanyakan berhubung dengan ekosistem itu. Bercakap tentang perundangan, pastinya kita boleh capai satu tahap perundangan yang komprehensif, yang adil terhadap usahawan dan juga adil terhadap pengguna. Tetapi bercakap tentang ekosistem, tadi Azrul telah pun menyebut beberapa perkara seperti infrastruktur, capaian internet, merapatkan jurang antara usahawan di bandar dan di luar bandar. Pandangan Chris, bagaimana untuk memperkukuhkan lagi, memperkasakan ekosistem itu bagi usahawan PKS ceburi penerimaan langsung? Saya berpendapat bahawa it has to be ground up daripada bawah kepada badan kerajaan. Kebanyakannya yang membuat polisi ni duduk di atas, they are very academic. Dia tak faham apa kekangan usahawan. Jadi perlu ada orang kata diskusi ataupun bermesyuarah di antara para usahawan dan juga badan-badan kerajaan membuat polisi. Dan selepas itu we can move forward. Itu pandangan saya. Okey, Azrul, mungkin boleh spesifik sikit kita nak lihat kekangan-kekangan yang dihadapi usahawan, bukan sahaja ceburi penerimaan langsung tetapi dalam menceburi e-dagang, penjualan dalam talian secara keseluruhannya. Kita tahu jurang antara luar bandar dan bandar seperti Azrul katakan tadi masih lagi agak besar jurang itu. Jadi pandangan Azrul, apa sebenarnya kekangan yang spesifik yang orang tidak nampak dalam menceburi industri live streaming ini, penerimaan langsung? Kerana bagi saya melihat dari luar hanya perlukan telefon bimbit dan data internet, cukup mudah untuk diakses usahawan PKS. Tetapi mungkin ramai yang tidak tahu ada cabarannya. Seperti yang kita katakan tadi, ada aspek interaktif itu mungkin agak demanding dari sudut personality, dari sudut hiburan itu yang mungkin orang tidak tahu sebelum mereka ceburi penerimaan langsung. Apa mungkin nasihat-nasihat yang boleh kongsikan kepada usahawan sebelum mereka ceburi? Betul. Baik. Sebenarnya soalan yang baik sebenarnya. Pasal satu ialah saya boleh pergi pada iaitu perspektif ataupun angle di mana persediaan usahawan. Tapi sebelum persediaan kita tengok current situation, situasi sekarang ni. Situasi sekarang ni ialah belajar di rumah PDPR. Apa yang berlaku dalam PDPR, kita boleh nampak ada beberapa perkara yang sangat-sangat saya rasa perlu diimprove. Satu ialah dari segi iaitu bila sebut kekangan, satu ialah device lah. Device ni kalau tengok, kalau PDPR sekarang, apa yang berlaku lah, parent tu juga yang guna laptop tu juga yang digunakan oleh anak pula ada 5, jadi satu laptop pula harga boleh tahan dan tukar pada tablet pula yang agak murah, lepas tu meletup dan sebagainya. Jadi itu satu sudut ialah device. Maksudnya satu, kekangan kewangan untuk dapatkan device yang lebih baik. Nombor dua ialah device yang sesuai digunakanlah dari segi penggunaan, contohnya ialah earphone, headphone ataupun mikrofon dan sebagainya. Nombor dua, kita tengok dari sudut ialah pembelajaran daripada cikgu sendiri. Cikgu sendiri pun kesian saya tengok iaitu cuba usaha letak kain hijau dekat belakang, cuba buat tepi tu sebagainya. Maksudnya persediaan tu jadi kualiti tu tidak capai. Jadi kenapa saya sentuh PDPR kaitan dengan usahawan? Pasal inilah sebenarnya situasi yang berlaku kepada rakyat-rakyat yang dikatakan rakyat marhain lah, iaitu rakyat-rakyat biasa ni. Jadi ada kekangan satu device. Nombor dua ialah kekangan dari segi experience lah.
Jadi bermaksudlah contoh kalau kita gunakan webcam ataupun kita pakaikan laptop seperti biasa, sudah tentu kualitinya agak kabur dengan lighting yang lebih tidak strong dan sebagainya. Ini juga tak ada kesedaran. Bukan dia tak mahu, dia belum ada awareness ataupun kesedaran. Yang ketiga ialah kalau kita tengok dari segi perspektif, contohnya kekangan ialah komunikasi. Tak semua orang bercakap dengan webcam ataupun kamera lah. Kan macam saya pun saya sedang bercakap dengan kamera. Jadi itu adalah satu experience yang mungkin kena dibentuk dan juga kena dilakukan masa ke masa supaya mencapai, iaitu boleh mencapai maksud ataupun dia boleh sampai mesej kepada pelanggan mereka. Jadi maksud saya sekarang merujuk kepada ialah kekangan yang nampak ialah kita boleh tengok penggunaan sedia ada. Pasal apa sedia ada? Pasal inilah sebenarnya yang bakal jadi usahawan dan usahawan sedia ada. Dan itu adalah kekangan utama saya nampak. Peralatan selain daripada teknologi ataupun infrastruktur ataupun lain internet. Nombor 3 adalah persediaan dari segi iaitu cara bercakap, cara komunikasi, mesej dan juga ialah macam mana dia nak engage ataupun dia nak capai. Kalau dalam kes tadi cikgu pada anak murid, kalau usahawan kepada pelanggan dia. Chris, kita melihat teknologi ini menjadi alat untuk membantu mengembangkan perniagaan, tetapi dalam masa yang sama dengan lebih ramai yang mempunyai akses kepada alat-alat teknologi dan digital ini, kita lihat ekosistem ataupun pasaran itu semakin kompetitif. Bagaimana untuk kita menyokong dan menggalakkan usahawan PKS mengguna alat-alat digital ini tetapi dalam masa yang sama kekal unik, lain daripada lain? Kerana kita lihat industri semakin kompetitif dengan adanya platform digital. Saya merasakan perlu ada sokongan, sokongan bukan saja sokongan moral tetapi sokongan kewangan daripada segi pemasaran, daripada pengilang-pengilang yang membekalkan produk. Kalau kita berniaga servis, memang amat senang. Saya cuma pergi buat live streaming, saya meniagakan servis saya. Kalau orang tu suka saya sebab muka saya handsome ataupun muka Azrul handsome, ataupun cara saya bercakap tu orang selesa, dia beli servis saya. Jadi itu tidak memerlukan orang kata banyak sokongan. Tetapi kalau kita menjual produk, adakah produk itu diiktiraf oleh badan-badan kerajaan seperti Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun HCP, Manufacturing Best Practices dan sebagainya, GMP. Jadi di sini kita lihat bahawa kilang yang mengeluarkan produk tu kena beri sokongan pemasaran. Apakah bentuk bukan sahaja kewangan tetapi mungkin latihan. Kalau kita lihat kepada pasaran Cina, saya sebut pasaran Cina, saya ke belakang 2 tahun ni sebelum pandemik, saya lihat banyak agensi-agensi yang dibuka seperti cendawan. Dan mereka ini orang kata pergi mendekati para pengilang, memberi proposal kepada mereka untuk memasarkan produk mereka secara online. Dan apa yang perlu daripada para pengilang. Jadi saya nampak daripada Mandarin speaking orang kata kaum Cina yang bercakap bahasa Mandarin. Jadi saya nampak. Tapi daripada segi orang kata pasaran English, Chinese English speaking kurang. Yang Melayu pula saya tak nak sebut, mungkin Azrul nak sebut lepas ni. Tapi itulah support system, support system yang perlu ada, ekosistem tu yang perlu ada supaya boleh menyokong para peniaga PKS supaya mereka dapat mengebeleng orang kata pasaran mereka. They cannot do it alone. There must be a support from the product provider. Itu maksud saya. Chris, itu sokongan daripada pengilang, pengeluar, produk provider. Tetapi Chris sendiri pernah berada di China dan juga mengikuti rapat perkembangan penerimaan langsung dan juga e-dagang di sana. Apa agaknya selain daripada sokongan daripada industri tetapi sokongan daripada kerajaan untuk mewujudkan dan mengukuhkan lagi ekosistem? Apa contoh insentif yang boleh kita turut ada di sini juga? Kalau saya nak jawab soalan ini, kita kena lihat pada 2 sudut. Sudut yang pertama ialah insentif daripada platform provider. Contoh di Malaysia, Lazada atau Shopee, mereka ada marketing orang kata support mereka sendiri. Saya rasa Azrul boleh berikan lebih penjelasan tentang ini because he is in the industry.
Tapi Shopee dengan Lazada ada, dan juga Jocom salah satu orang kata local platform yang menjual barangan runcit. Dia ada bagi sokongan orang kata insentif pemasaran berkenaan live streaming. Tetapi daripada segi kerajaan pula kita nampak tiada direct, tiada langsung, tetapi ke belakang ni ada orang kata daripada skim penjana, voucher shopping online, dapat diskaun sebanyak RM20 ataupun RM30 dan sebagainya. Jadi skim penjana membeli barangan dalam talian ni secara langsung menggalakkan lebih banyak orang kata online streaming. Jadi kita lihat pada dua sudut. Satu sudut ialah insentif daripada kerajaan yang berupa voucher diskaun. Satu sudut lagi ialah orang kata sokongan daripada private sector, sokongan daripada platform. Jadi kedua-dua ini membentuk satu ekosistem untuk para PKS. Chris, kita nak lihat gambaran lebih luas di China. Kita lihat perkembangan e-dagang dan penstriman langsung ini sebenarnya sebahagian daripada strategi 3 ekonomi baru, industri perniagaan baru, format perniagaan baru dan model perniagaan baru. Bagaimana kita nak mencontohi kejayaan di China ini? Apa yang boleh kita ikuti terutamanya dalam konteks pelan pemulihan negara ketika ini? Yang saya boleh katakan ialah saya galakkan badan kerajaan yang terlibat bekerjasama dengan produk provider di Malaysia dan bekerjasama dengan agensi di China supaya kita boleh menggunakan live streaming mereka di China. They have satu live streaming boleh ada 100 juta orang pandang, tengok. Dan bagaimana kita nak memasuki pasaran tersebut? Kita faham dan kita tahu bahawa sekarang para PKS tidak ada orang kata dana kewangan yang membolehkan mereka memasuki pasaran China ataupun to engage the service provider in China. Tapi dengan intervensi daripada badan-badan kerajaan terlibat, mungkin kita boleh adakan ekosistem sebegini di mana para PKS tempatan mengguna live streaming di China. Saya bagi contoh, Zoom adalah satu aplikasi yang boleh dipakai di China. Dan dengan aplikasi Zoom sebegini, boleh diwawarkan kepada banyak platform di China. Seperti mana kita tahu di China tiada Facebook tetapi mereka mempunyai live streaming yang berbeza seperti Weibo dan lain-lain. Jadi kita kena pakai aplikasi ini. Jadi pihak kerajaan kena bantu bagaimana kita boleh menggunakan pakai aplikasi mereka memasarkan pasaran. Dan saya rasa tiada kekangan bahasa pun. Ramai anak-anak Melayu yang fasih berbahasa Cina. Dan juga ramai orang Cina fasih berbahasa Inggeris. Jadi tiada kekangan bahasa di sini. Mungkin kekangan policy, political view. Itu saya nak sebut tu. Pandangan Azrul seperti yang dikatakan tadi, insentif daripada platform provider. Pandangan Azrul bagaimana? Apa contoh insentif yang diperlukan usahawan PKS? Ya, insentif platform provider ni kita nampak contohnya satu perubahan yang ketara platform provider. Dua contohlah platform, sebab satu ialah nak cerita dari segi marketplace ataupun application yang membolehkan mereka lakukan live streaming lah. Dalam konteks ni saya nak sentuh daripada marketplace. Kalau kita tengok contoh penggunaan Lazada sebagai contoh ataupun Shopee yang kita di Malaysia lah khususnya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya penambahannya begitu baik sebab mereka fokus kepada keseluruhan, bukan kepada supply chain sahaja tetapi kepada customer punya support system. Sebagai contoh, jika barang itu lambat dan sampai, ada sistem follow up dikeluarkan, ini akan menambah baik sebenarnya daripada provider tersebut ataupun daripada vendor tersebut. Yang kedua kita boleh tengok juga iaitu sebagai contoh iaitu kalau ada berlaku sesuatu tidak puas hati, refund juga dilakukan secepat mungkin. Yang ketiga adalah duit juga saya tak pasti sekarang dipanggil akro ke tidak, tapi pada beberapa tahun lepas dia masih lagi akro, maksudnya duit disimpan iaitu dan hanya diserahkan kepada third party sekiranya benda itu sudah dicapai, kata persetujuan, barang diterima dan sebagainya. Itu saya nampak dari konsep itulah. Dan selain lagi ada insentif lain daripada platform provider. Contohnya seperti Shopee juga itu memberi voucher dan sebagainya lah. Itu daripada konteks itu. Okey, daripada membantu untuk dapatkan lebih banyak pasaran seperti saudara Chris cakap tadi memang tepatlah. Satu sudutlah menggunakan aplikasi yang digunakan pakai oleh pasaran tersebut. Maksudnya dah ada orang guna pakai. Itu kita boleh capai lebih baik. Cuma kekangan seperti biasalah melibatkan negara lain, polisi dan juga political view serta agenda-agenda tertentu mesti dikenal pasti adakah dia memihak kepada usahawan ataupun memihak kepada sudut lain lah.
Akhir sekali Azrul, melihat kepada apa yang telah dibincangkan tadi, apa hala tuju e-dagang negara khususnya dalam instrumen penerimaan langsung ini? Saya berpandanganlah daripada data kita dalam satu dekad dalam iaitu industri ini memang begitu banyak perubahan dan begitu baik tertambah-tambah dari segi pandemik ini sebenarnya membantu daripada norma biasa terpaksa rela hidup dalam norma digital secara tak langsung membuka pasaran lebih luas. Satu. Nombor dua ialah orang-orang muda sebenarnya secara statistik di Malaysia juga ialah lebih ramai sebenarnya daripada golongan contohnya ialah baby boomers ataupun Gen Z, baby boomers ataupun Gen X. Jadi kita boleh dapat ialah Gen Y dan Gen Z semakin menguasai dan kita dapat sekarang perubahan umur yang begitu banyak. Maksudnya adaptasi teknologi lebih tinggi. Nombor dua adalah penerimaan dari segi aplikasi dan juga penggunaan. Jadi saya rasa ini sudah maklum jadi satu budaya ataupun culture yang lebih mendalam. Jadi secara tak langsung ini akan menyemarakkan lagi industri live streaming ni dan mungkin pergi kepada yang lebih dalam virtual, dalam benda-benda yang lebih mencapai dan melibatkan itu five senses yang lebih mendalam lah. Ya, banyak potensi untuk penerimaan langsung dalam negara tetapi dalam masa yang sama perlukan banyak lagi sokongan dan perlu mewujudkan ekosistem yang komprehensif dan menyeluruh bagi menyokong usahawan PKS dalam sektor e-dagang. Terima kasih kepada Muhammad Azrul Muhammad Noor, Presiden Persatuan Usahawan Internet Malaysia dan Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia sedikit sebanyak kongsi pandangan mengenai dengan penerimaan langsung dan bagaimana ia boleh dimanfaatkan usahawan PKS terutamanya dalam kita menuju ke arah digitalisasi ketika pandemik COVID-19 ketika ini. Itu saja masa kita ada dalam agenda Awani Asia. Jam ini bersama saya Naila Huda. Salam hormat.